Bismillah. Boleh dengar ke? Dengar suara ke? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita bertemu sekali lagi setelah kita terpisah untuk sekian waktunya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita ruang dan peluang dan segala kemudahan dan kebaikan kepada kita untuk kita terus mengejar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu insya-Allah kita menggunakan sebaiknya peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada petang ini untuk kita meneruskan perkongsian kita. Saya mohon maaf, saya tak dapat nak menyiapkan nota hari ini, tak sempat nak siapkan nota PowerPoint, tapi insya-Allah pada sesi akan datang ataupun pada hujung minggu ni saya akan selesai untuk keseluruhan surah yang baru, iaitu surah Al-Maidah. Jadi insya-Allah bicara kita pada petang ini adalah bicara mengenai surah surah Al-Maidah. Okey. Di mana kita sedia maklum bahawa surah Al-Maidah adalah surah yang keempat. Datangkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah yang kelima. Minta maaf, Ustaz pun salah. Okey, surah Al-Maidah adalah surah yang kelima yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan di dalam Al-Quranul Karim. Maidah ini adalah antara surah-surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Okay, antara ciri-ciri surah yang diturunkan di Al-Madinah Al-Munawwarah ialah ia banyak bercerita tentang pensyariatan. Okay, kerana kita pernah menyebutkan sebelum ni. Okay, kita pernah menyebutkan sebelum ni bahawa kita pernah menyebutkan sebelum ni bahawa adanya perbezaan ataupun ciri-ciri khusus antara surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah dan surah yang diturunkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Okey, di mana surah yang diturunkan, katalah kita ambil yang colourful. Surah dalam Al-Quran ada yang diturunkan di Makkah. Okey. Jam. Surah yang diturunkan sebelum hijrah, minta maaf. Surah yang diturunkan sebelum hijrah yang dinamakan surah Makkiyah. Makkiyah. Okey. Dan surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi SAW dinamakan surah Madaniyah. Okey. Dan ada perbezaan yang jelas antara surah Makkiyah dan Madaniyah. Kerana apa? Kerana keadaan masyarakat. Okey, keadaan masyarakat. Okey, sebelum Nabi SAW berada dengan satu masyarakat yang mana masyarakat ini mereka mempertikaikan Nabi sebagai Nabi. Okey, mereka mempertikaikan Nabi, mereka mempertikaikan Al-Quran, okey, dan mereka mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mereka mempertikaikan Nabi, Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini adalah golongan yang berbangga dengan kelebihan yang ada pada mereka. Mereka adalah orang yang famous. Okey. Mereka popular, okey, mereka kaya. Kan, dan mereka hebat dalam kita kata diorang punya sejarah kebudayaan dia. Okay, mereka kaya dengan kebudayaan. Okay. Dan dalam kebudayaan mereka, walaupun dalam kebudayaan ni kita boleh cerita dalam budaya ni ada tarian, ada nyanyian, tapi apa yang mereka bangga dalam budaya mereka adalah sesuatu yang dinamakan sebagai bahasa, penguasaan bahasa. Yang tu yang mereka bangga. Okay, lalu orang Arab, kafir Quraisy, kita kena bezakan.
Okey. Penduduk Makkah Al-Mukarramah adalah orang yang mempertikaikan Al-Quran itu sendiri. Orang yang mempertikaikan Nabi SAW. Orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala tapi beriman dengan adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini pula adalah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan yang banyak pada mereka. Okay, di mana mereka duduk kat kawasan padang pasir, tetapi orang datang pada mereka. Orang datang daripada Yaman, orang datang daripada Syam. Okay? Dan orang datang bukan untuk berniaga, tapi semata-mata datang untuk tengok Kaabah dan bertawaf di Kaabah. Okay? Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan datangnya manusia ke Makkah Al-Mukarramah, maka kekayaan datang, masuk, duit masuk, harta masuk pada penduduk-penduduk Makkah. Okay? Dan penduduk Makkah ni pula adalah kerana mereka ni membangunkan diri mereka. Mereka bina tamadun mereka ni daripada scratch. Okay, mereka bukan ambil tamadun orang sebab kebanyakan ataupun ada sebahagian daripada tamadun-tamadun dibina dengan apabila satu kaum, contoh Mongolia, Genghis Khan, dia masuk dan dia serang Baghdad contohnya. Okey, dia serang Baghdad. Okey, lalu apabila dia serang Baghdad dan dia menguasai Baghdad, dan di dalam Baghdad tu sendiri dah ada satu tamadun yang dibina. Dah ada satu tamadun yang dibina. Okey, menyebabkan Genghis Khan ni bila dia datang, dia hanya menyambung tamadun yang sedia ada. Okey, bangunan-bangunan yang cantik, ketenteraan dia, organisasi pentadbiran dia, dia hanya ambil alih sahaja. Okay, dia tak bina daripada bawah. Okay, tetapi orang Arab, orang Quraisy ni, mereka membina tamadun mereka daripada scratch. Okay, so bila kita bina daripada bawah, maka kesan dia lain. Okay, kebudayaan yang keluar tu lain. Okay, so mereka ada akar susur galur yang kuat dari segi kebudayaan mereka. Sebab tu tak ada orang boleh lawan orang kafir Quraisy ni dalam bab kebudayaan, terutama dalam bab penguasaan bahasa mereka. Okey. Lalu apabila Quran diturunkan kepada orang penduduk Makkah ini, maka bentuknya lain. Bentuknya adalah untuk memperkenalkan siapa itu Nabi. Okey. So ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi SAW siapa, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menceritakan Al-Quran ni apa. Okey. Hamim wal kitabil mubin, Yasin wal Quranil Hakim. Cerita tentang Al-Quranul Karim. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Menceritakan tentang Al-Quran yang diturunkan daripada Jibril, yang diturunkan oleh Jibril daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, untuk menceritakan Al-Quran dan intipati yang ada dalam Al-Quran. Dan yang lebih utama ialah apabila ayat-ayat yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, maka ia untuk memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Sebab tu ciri utama surah Makkiyah adalah menceritakan perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Perkara berkaitan dengan akidah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang hari kiamat, maka kita tahu bahawa ia adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Okay, adapun selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, bagaimana masyarakat dia? Okay, masyarakat yang ada dekat Madinah selepas hijrah, ketika Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ialah orang yang sudah mengiktiraf Nabi. Okay, kerana Nabi SAW, antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan hijrah Nabi SAW ke Madinah kerana kawasan Madinah tu sudah bersedia, okay, untuk menerima Nabi SAW. Sebelum Nabi datang, penduduk Madinah dah hantar utusan dalam Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah yang pertama ada 12 orang, dan Bai'atul Aqabah yang kedua ada 72 orang. Okay, dan Bai'atul Aqabah ni datang semata-mata untuk bagi tahu, wahai Rasulullah, kami sedia untuk menerima kamu. Marilah datang kepada kami sedia untuk menerima kamu. So, mereka ini adalah orang yang sudah mengiktiraf Nabi SAW. Okay? Dan kemudian kalau ada orang kata pada kita, penduduk Madinah ni bukan hanya orang Arab sahaja. Okay? Yang mengiktiraf Nabi, yang hantar utusan pada Nabi SAW adalah orang Aus dan Khazraj. Adalah penduduk Arab di Madinah Al-Munawwarah. Okay? Sedangkan dekat Madinah Al-Munawwarah juga ada orang-orang Yahudi. Yahudi yang mana kita tahu asal kepada orang Yahudi ini adalah daripada Syam. Okay? Asal tempat Bani Israel daripada Mesir, daripada Syam. Okay? So mereka datang menetap di Madinah Al-Munawwarah.
hatta di Madinah Al-Munawwarah, mereka telah lama lagi awal mengiktiraf Nabi SAW. Okey. Bahawa kedatangan mereka ke Madinah Al-Munawwarah adalah untuk menyambut Nabi akhir zaman. Okay. Mereka dah diberitahu, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, Allah Taala sebut dalam surah Saf, okay, bagaimana Allah Taala bagi tahu melalui Nabi Isa alaihi salam bahawa Nabi Isa adalah mubasyira, datang untuk memberi berita gembira kepada manusia semua. Wahai manusia, akan datang Nabi akhir zaman. Okey, Nabi akhir zaman yang bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad, kata Nabi Isa alaihi salam. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. So orang Yahudi dia dah tahu tentang kedatangan Nabi. Dan mereka, bila mereka belajar dan mengkaji Nabi ni nak dibangkitkan dekat mana, lalu mereka dapati bahawa Nabi akan dibangkitkan di kawasan yang zatu nakhlin baina labbataiha. Okey, so kawasan yang mempunyai dua yang sempadannya adalah dua tanah tinggi yang berwarna hitam, yang berwarna gelap. Okay, lalu bila belajar geografi, tengok keadaan muka bumi, maka mereka dapati bahawa kawasan yang menepati ciri yang diceritakan di dalam Taurat dan Injil adalah kawasan Madinah Al-Munawwarah. Lalu mereka menetap di bumi Madinah Al-Munawwarah. So golongan yang ada dekat Madinah adalah golongan yang sudah mengiktiraf Nabi SAW. Dan mereka ini bukan tak kenal Al-Quran. Bila dah iktiraf Nabi, maka mereka mengiktiraf apa yang Nabi SAW bawa. Okay, cuma Yahudi ni kenapa dia tolak Nabi SAW? Kerana Nabi bukan dari Bani Israel. Okay. Orang Yahudi, Bani Israel ni dia ada satu sifat perkauman yang cukup hebat, yang cukup tebal sampai ke hari ini. Okay, di mana Bani Israel dia hanya boleh menerima orang-orang Bani Israel. Sebab tu mereka ada syariat mereka sendiri. Syariat yang mereka-reka lah. Okay, syariat mereka sendiri, mereka menyebutkan bahawa riba tu haram. Tapi haram sesama Bani Israel. Okay, ada pun dengan orang luar, maka wajib untuk riba dengan orang luar. Okay, sesama Bani Israel adalah manusia. Okay, layanan kepada Bani Israel adalah manusia. Tetapi selain Bani Israel adalah goyim. Selain Bani Israel adalah binatang ternakan. Ataupun goyim tu maksud dia lembu, binatang ternakan. So itu ajaran yang diajar, okay, dalam kalangan Yahudi, Bani Israel. Okay. Hatta Kristian, Bani Israel pun diajar benda yang sama. Kerana Bani Israel ni mempunyai sifat perkauman yang sangat kuat. Okay. Lalu apabila mereka dah tahu Nabi akan dibangkitkan, mereka dah kenal Al-Quran tu apa. Tetapi apabila mereka dapati bahawa Nabi ini bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari kalangan Bani Ismail. Bani Ismail. Okay, di mana Bani Ismail ni adik-beradik. Israel adalah nama Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub namanya adalah Israel. Okey, dan Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi Ishaq. Okay, dan Nabi Ishaq ni ada adik-beradik dia. Nabi Ishaq ada abang dia. Okey, abang Nabi Ishaq adalah Nabi Ismail alaihi salam. Okay, jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq adalah belasan tahun lebih kurang. Okey, lalu Nabi Ismail lahir dulu, kemudian Nabi Ishaq. Tapi bila adik ni dah power, kabilah adik, keluarga adik ni dah hebat, okay, tapi tiba-tiba abang dia datang pula, naik dia nak ambil tahta. Maka adik ni betak. Bukan adik Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq, tapi keluarga adik ni. Nabi-Nabi ni semua okey, tapi pengikut-pengikut ni. Dan kebanyakan masalah yang berlaku dekat dunia ni adalah disebabkan oleh pengikut-pengikut. Ada masalah dari segi contoh pemimpin gaduh dengan pemimpin, maka disebabkan oleh pengikut-pengikut dia yang duk mengapikan, duk jadi batu api, duk melagakan antara satu sama lain, guru dengan guru, ustaz dengan ustaz. So kebanyakan pergaduhan, perbalahan yang terjadi, ustaz dengan ustaz ni okey, pemimpin dengan pemimpin ni okey, tapi orang bawah ni duk mengapikan, duk bagi macam-macam, contoh macam. So menjadikan perbalahan terjadi. Sama macam apa yang berlaku antara Bani Ismail dengan Bani Israel. Okay, di mana Bani Ismail adalah semua nabi-nabi selepas Nabi Allah Yaqub alaihi salam adalah dari kalangan Bani Israel. Okay, semua
Nabi adalah dari kalangan Bani Israel. Tapi tiba-tiba Nabi yang terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia dalam kitab-kitab terdahulu semua, tiba-tiba dibangkitkan daripada Bani Ismail. Bayangkan macam mana perasaan Bani Israel pada waktu itu. Dan mereka ni dengan sifat perkauman lagi yang kuat, maka mereka tak dapat terima Nabi SAW. Tapi mereka mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Okay? Kalau kita cakap dengan Bani Israel, orang Yahudi, mereka beriman kepada Allah Ta'ala itu Tuhan. Kalau kita cakap dengan orang Kristian, Bani Israel, bukan semua orang Kristian ni beriman dengan konsep Trinity. Okay? Trinity 3 in 1 ni bukan semua Kristian beriman dengan benda tu. Tapi yang dominan pada masa sekarang ni adalah Trinity. Walau bagaimanapun kalau kita pergi dekat Mesir contohnya, mereka ni adalah Kristian yang masih beriman kepada Tuhan yang satu. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keingkaran mereka adalah pada Nabi SAW, dan by extension mereka ingkar kepada Al-Quranul Karim. Okay. So surah apabila ada perbezaan dari segi masyarakat ni, maka surah yang datang dekat Makkah Al-Mukarramah adalah lebih menegaskan akidah. Ada pun surah yang datang di Madinah Al-Munawwarah lebih menegaskan tentang Nabi SAW. Bukan memperkenalkan lagi sebab mereka dah kenal Nabi SAW siapa, tapi untuk bagi tahu tujuan pengutusan Nabi SAW. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Al-Quran tadi. Sebab tu baca surah-surah Madaniyah, benda yang lebih jelas ada dalam surah-surah yang diturunkan selepas hijrah adalah pensyariatan. Syariat tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang siapa dia Nabi SAW, apa fungsi Nabi SAW, apa jadi kalau ingkar Nabi SAW, apa jadi kalau ingkar Al-Quranul Karim. Dia bukan konsep memperkenalkan dah, tapi konsep untuk bagi tahu ni tugas dia. Kamu ikut, kamu dapat apa. Kamu tak ikut, kamu dapat apa. Itu benda yang ada dalam surah-surah Madaniyah. Lalu surah Al-Ma'idah adalah antara surah-surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi SAW, iaitu surah yang tergolong dalam kumpulan surah Al-Madaniyah. Lalu surah Al-Ma'idah ini namanya ada seperti mana yang kita cerita sebelum ni, bahawa nama surah-surah di dalam Al-Quranul Karim sama ada nama tu datang daripada Nabi SAW ataupun nama tu dibuat, diberikan oleh orang selepas Nabi SAW. Lalu kita nak tengok surah Al-Ma'idah. Sebab apa? Sebab bila kita sebut tentang penamaan, bila kita sebut tentang nama, kalau macam contoh kita lah, kita ni mak ayah kita dah bagi kita nama. Nama contoh, nama saya Ahmad contohnya. So kalau orang panggil kita dengan nama lain, apa perasaan kita? Nama kita Ahmad, orang panggil Muhammad ke, orang panggil Mat ke, orang panggil Aham ke, kan? Nama sekarang ni kan semua orang suka pendek-pendekkan nama kan. So orang panggil kita dengan nama yang bukan nama kita. Muhammad. So menyebabkan kita rasa tak selesa dengan panggilan nama tu. Lalu apabila ada surah-surah dalam Al-Quran yang sudah diberikan nama, dan yang memberikan nama itu adalah Nabi SAW, maka adakah patut memberi nama yang lain selain nama yang diberi oleh Nabi SAW? Sebagai adabnya, maka kita menggunakan nama yang diberikan oleh Nabi SAW. Namun kalau kita nak panggil orang dengan panggilan yang baik, maka tak ada masalah. Walaupun nama dia Ahmad, tapi orang panggil dia Ya Abul Fadl. Contoh, wahai orang yang memiliki kelebihan, wahai orang yang baik, wahai orang yang handsome. Nama dia Ahmad, tapi dipanggil dengan nama yang berlainan. Cuma nama ni membawa maksud yang baik. Wahai orang yang rajin, wahai orang yang berilmu. So kadang-kadang walaupun orang tak panggil kita dengan nama kita sendiri, tapi bila dipanggil dengan nama yang baik, nama yang baik, maka kita akan rasa seronok. Kita akan rasa gembira. Dan begitulah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalaulah sekalipun ada nama yang datang daripada Nabi SAW,
Tetapi jika kita nak memberikan nama yang baik kepada surah-surah ini, maka tak ada masalah. Macam contohnya bila kita sebut tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah nama yang diberikan oleh Nabi SAW. Surah Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, surah Al-Ruqyah, kata Nabi SAW. So banyak nama Nabi SAW bagi pada surah Al-Fatihah. Okey, tapi bila kita datang pada surah Al-Fatihah, katalah kita ni bukan orang yang tahu Nabi SAW namakan surah ni dengan nama apa. Kita tak tahu apa nama Nabi apa namakan surah ni. Lalu bila orang tanya pada kita, kamu nak baca surah apa? Maka kita pun bagi tahu, saya nak baca surah yang walaupun kita tak tahu nama, tapi kita tahu maksud surah Al-Fatihah ni. Macam contoh bila ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu adalah segala pujian. So kita nampak bahawa pujian ni adalah benda yang hebat dan bagus. Lalu kita pun kata, saya nak baca surah Alhamdu. Surah Alhamdu. So orang bila dengar surah Alhamdu, maka orang tahu, dia nak baca surah Al-Fatihah. Tapi namakan dia surah Alhamdu. So boleh atau tidak? Maka kita kata tak ada masalah, sebab kita sedang menamakan Al-Quran ataupun surah di dalam Al-Quran dengan nama yang baik. Walau bagaimanapun kita sebut ta'adduban, beradab kita dengan Al-Quran ataupun beradab kita dengan Nabi SAW, maka kita guna nama yang Nabi SAW sudah berikan. Kalau ada, sebab kita kata tadi nama surah sama ada Nabi dah berikan ataupun surah yang namanya direka. Ada para sahabat yang tulis ataupun orang selepas mereka yang membawa nama tersebut. Baik, surah Al-Ma'idah adalah surah yang namanya datang daripada Nabi SAW. Namanya datang daripada Nabi SAW dan digunakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Macam satu riwayat yang kita nak bacakan. Berkenaan dengan surah Al-Ma'idah adalah satu riwayat yang datang daripada seorang sahabiyah yang bernama Asma bintu Yazid. Yang bernama Asma bintu Yazid. Asma bintu Yazid ni dia menyebutkan bahawa Nabi SAW pada zaman Nabi SAW nazalat suratul Maidah ala Nabi SAW jami'an. In kadat min thiqliha la tuksirun naqa atau la tukassirun naqa. Kata Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha bahawa surah Al-Ma'idah ni turun kepada Nabi SAW sekaligus. Kata dia. Surah Al-Ma'idah turun kepada Nabi SAW sekaligus. Bila mana Asma bintu Yazid ni kata bahawa surah Al-Ma'idah ni turun kepada Nabi SAW sekaligus, maka kita tahu bahawa surah Al-Ma'idah adalah antara surah terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi SAW. Macam mana kita tahu? Sebab bila kita sebut surah ni adalah surah Madaniyah yang turun selepas hijrah. Tapi kita tak tahu masa bila. Setahun lepas hijrah ke, 2 tahun lepas hijrah ke. Tapi daripada hadis Asma bintu Yazid ni kita dapati bahawa surah ini adalah antara surah-surah yang terakhir diturunkan kepada Nabi SAW. Macam mana kita tahu? Kerana kita tahu dalam surah Al-Ma'idah ada satu ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku telah sempurnakan agamaku dan aku telah cukupkan kepada kalian nikmatku. Dan ayat ini bahagian daripada ahli ilmu dia kata ini adalah ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi SAW, ayat ketiga surah Al-Ma'idah. Dia kata mereka ini adalah ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi SAW kerana ia diturunkan pada Hajjatul Wada'. Pada peristiwa haji Nabi SAW. Kita nak haji dah ni. Haji Nabi SAW. Nabi buat haji hanya sekali je seumur hidup Nabi SAW. Iaitu pada tahun ke-10 Hijrah, beberapa bulan, 9 atau 10 bulan sebelum kewafatan Nabi SAW. So Nabi buat haji pada waktu tu. Lalu turun ayat Al-yawma akmaltu lakum pada hari Hajjatul Wada', pada peristiwa Hajjatul Wada'.
Okey, menyebabkan kita tahu bahawa Hajjatul Wada' ni adalah haji pertama dan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya sampai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Lepas haji Nabi mula ketika mana Nabi didatangi oleh tetamu-tetamu, Nabi mula rasa sakit. Okey. Dan Nabi selepas Nabi rasa sakit, sakit inilah yang membawa kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Nabi tak mati kerana sakit tua ke, ataupun semula jadi ke, tapi Nabi mati kerana sakit yang hasil daripada daging yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perang Khaybar. Di mana dalam peperangan Khaybar Nabi sallallahu alaihi wasallam disajikan orang-orang Yahudi yang kalah dalam peperangan Khaybar, maka mereka nak menerima kedatangan Nabi SAW, lalu mereka buat jamuan. Ketika mana mereka buat jamuan, maka mereka hidang pada Nabi SAW dengan daging yang beracun. Dengan daging yang diletak racun. Anda tak boleh menang dalam perang, maka mereka guna cara khianat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi SAW. Walau bagaimanapun Nabi termakan, dah makan sedikit daripada daging tersebut. Dan kesan racun tu yang menyebabkan Nabi SAW sakit, yang membawa kepada kewafatan baginda Nabi SAW. Lalu turun ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Kata sebahagian mufassirin, mereka kata ayat ini turun 3 bulan sebelum kewafatan Nabi SAW. So maksudnya Hajjatul Wada' ni jadi 3 atau 4 bulan. Macam kita sebut tadi, dia maksimum dia boleh pergi 10 bulan sebab tak masuk haji bulan Zulhijjah, dan Nabi SAW mati bulan Rabiul Awal. Kita kira Zulhijjah, Ram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan. 3 bulan selepas peristiwa Hajjatul Wada', maka Nabi SAW dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ataupun dalam satu hadis meriwayatkan bahawa ayat ni turun 91 hari. 91 hari sebelum kewafatan Nabi SAW. Maka itu menunjukkan bahawa surah ini adalah antara surah yang terakhir diturunkan kepada Nabi SAW. Kenapa antara? Kerana surah yang pasti terakhir diturunkan pada Nabi SAW adalah surah yang diturunkan selepas daripada Hajjatul Wada', iaitu surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Maka inilah surah terakhir yang diturunkan kepada Nabi SAW. Di mana apabila turun surah ni, maka orang-orang yang tak duduk dengan Nabi SAW mereka gembira. Orang yang tak duduk bersama dengan Nabi SAW mereka gembira. Sebab apa? Dalam surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, Allah Ta'ala menyebutkan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia datang berpusu-pusu, berbondong-bondong masuk ke agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah itu satu kegembiraan? Okay. Lalu orang yang tak hidup bersama dengan Nabi, mereka tak bersama daripada mula perjalanan Nabi SAW berdakwah, maka mereka cukup gembira dengan ayat ni. Dah sampai masa Islam dapat kemenangan, Islam, ramai orang masuk Islam. Tetapi para sahabat yang duduk bersama dengan Nabi SAW, mereka bersedih dengan ayat ini. Kerana apa? Kerana kata Ibnu Abbas, ketika mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu panggil Ibnu Abbas dan tanya pada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu lihat daripada surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Apa yang kamu nampak bila Allah Ta'ala turunkan surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Maka kata Ibnu Abbas, dan tengok ni Ibnu Abbas, dia kata apa? Aku melihat bahawa inilah saat Nabi SAW akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Abbas kata, turunnya surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath menandakan bahawa sampainya saat Nabi SAW dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi dah sampai ke penghujung usia Nabi SAW. Kenapa? Kerana apabila manusia dah masuk ke dalam Islam dengan seramai-ramainya, maka Nabi SAW telah menyelesaikan tanggungjawab baginda. Itulah menyelesaikan tanggungjawab baginda, menjalankan tanggungjawab baginda sebagai Nabi dan Rasul untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para sahabat. Surah Al-Ma'idah, kata Asma bintu Yazid, adalah surah yang turun jami'an, turun kepada Nabi SAW secara keseluruhannya.
Okay, walau bagaimanapun daripada ayat-ayat yang kita akan baca daripada surah Al-Ma'idah nanti yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat Al-Quran ini, maka kita dapati bahawa bukan semua ayat surah Al-Ma'idah ni turun sekaligus. Ada surah-surah yang ada ayat-ayat tertentu yang diturunkan sebelum peristiwa Hajjatul Wada' lagi. Okay. Okay. Tapi kerana majoriti ayat yang ada dalam surah Al-Ma'idah ini diturunkan sekaligus kepada Nabi SAW, menyebabkan Asma' binti Yazid dikata apa? In kadat la tukassiru bihin naqah. Okay. Dan ketika mana Nabi dapat surah Al-Ma'idah ni, kaki kuda tu bagaikan nak patah. Nabi dapat ketika mana Nabi atas binatang tunggangan. Kerana Nabi SAW, ni satu benda lagi kita nak cerita. Apabila Nabi melakukan haji, Nabi haji pada usia Nabi 60 tahun. Okay, 62 tahun. Nabi SAW buat haji ketika usia baginda 62 tahun. Dan orang yang berusia 62 tahun ni bukan sama macam orang 32 tahun. Okay, so walaupun Nabi adalah Nabi, tapi waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Allah Ta'ala kata, siapa yang kami panjangkan usia dia, maka kami akan kurangkan fizikal dia. Dan begitulah pada Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW, Nabi apabila mengerjakan haji, Nabi sepanjang masa di atas kenderaan. Ada orang, dia tak larat nak buat haji. Dia tak larat nak tawaf, dia tak larat. Dia naiklah wheelchair. Sekarang pun wheelchair pun dah ada yang pakai enjin tu, okay, boleh sewa RM50, mungkin dah lebih sikit harga kot dekat Masjidil Haram. So boleh nak tawaf dengan sa'i naik kenderaan. Tapi dia rasa macam tak boleh. Datang sekali, nak datang bukan senang nak buat umrah dengan haji ni. Tiba-tiba datang naik kenderaan. Kita sebut Nabi SAW haji berapa kali? Nabi haji sekali je semua hidup Nabi SAW. Dan Nabi SAW bila mengerjakan haji, Nabi duduk atas kenderaan. Nabi tawaf atas binatang tunggangan Nabi SAW. Cuma Nabi SAW sa'i. Okay, Nabi SAW sa'i dengan berlari. Sebab apa? Ada sunnah Nabi SAW untuk berlari pecut ketika mana sa'i. Okay. Tapi tawaf Nabi atas kenderaan. Okay, kerana apa? Satu, kerana usia Nabi SAW. Okay, Nabi dah berusia. Okay. Lalu nak dapatkan tenaga macam orang 32 tahun untuk tawaf dengan 10,000 dan ribuan, ratusan ribu orang para sahabat ikut sekali pergi haji Nabi SAW, dan bilangannya lebih kurang 100,000 orang. Bayangkan macam mana nak lalu. Okay, so Nabi pakai kenderaan, dan antara sebab Nabi SAW pakai kenderaan juga adalah kerana kenderaan ni tinggi. Okay, kuda ni orang duduk ke atas. Okay, menyebabkan sahabat-sahabat yang lain boleh nampak apa Nabi SAW buat. Sebab kalau Nabi duduk kat bawah, tak naik atas kenderaan, maka yang boleh tengok Nabi adalah beberapa kerat orang yang di sekeliling Nabi je. Okay, tapi bila Nabi duduk atas kenderaan, orang boleh nampak macam mana doa Nabi SAW. Orang boleh nampak macam mana Nabi SAW bila nak mula tawaf, Nabi buat macam mana. Bila nak mula sa'i, Nabi buat macam mana. Orang boleh nampak apabila Nabi berada di atas kenderaan. Seluruhannya turun pada peristiwa Hajjatul Wada'. Okey, ada sebelum ada ayat-ayat tertentu, dan tak banyak pun ayat surah Al-Ma'idah yang tidak diturunkan sekaligus. Maka Asma' binti Yazid dia kata jami'an. Okay, sampaikan Nabi, tadi Nabi SAW naik atas kenderaan ketika Nabi buat haji, dan Nabi terima wahyu surah Al-Ma'idah ketika Nabi di atas kenderaan. Lalu para sahabat yang tengok kenderaan Nabi SAW, maka dia kata punyalah berat surah ni. Okay, kalau satu ayat pun tengok Nabi dah berpeluh-peluh sampai unta Nabi tak boleh tahan. Bayangkan satu surah yang turun kepada Nabi SAW. Maka tengok kaki unta tu macam nak patah dah kaki dia. Okay, kerana beratnya benda yang diturunkan kepada Nabi SAW. Okay. Itu adalah surah Al-Ma'idah. Nak ceritakan bahawa nama surah ni dah ada daripada zaman Nabi SAW. Nabi SAW lagi. Okay. Namun di sana tidak ada fadilat khusus. Dia bukan macam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, yang mana surah Al-Baqarah dengan Ali Imran ni akan jadi zahrawan, akan jadi awan.
akan jadi bagaikan sekumpulan burung-burung yang akan memayungi manusia pada hari kiamat nanti. Itu ada kelebihan. Surah Al-Fatihah ada kelebihan dia. Tetapi surah Al-Ma'idah tidak ada kelebihan khusus yang diceritakan berkenaan dengan surah ini. Okey. Maka insya-Allah kita masuk pada surah Al-Ma'idah. Okey. Ayat yang kita akan baca, ayat yang pertama daripada ayat pertama yang kita akan sentuh daripada surah Al-Maidah ini adalah ayat nombor 6. Okey. Ayat nombor 6. Okey. Di mana ayat nombor 6 surah Al-Maidah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kita baca dulu, kemudian kita akan syarahkan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Itu ayat nombor 6 daripada surah Al-Maidah. Okey, kita sentuh sikit tentang beberapa perkara yang biasa menjadi kecuaian dalam kita baca Al-Quran. Sebab semua insya-Allah kita tahu semua dah berusaha untuk baca Al-Quran dengan baik, tapi kadang-kadang macam bukan hatta orang yang terhebat sekali pun dalam baca Al-Quran kadang-kadang terjadi kecuaian ketika mana kita membaca Al-Quran. Okey, satu yang pertama adalah pada huruf ghain. Faghsilu. Okey, bila kita baca huruf ghain, maka pastikan huruf ghain dia ada kawan dia. Ghain dengan kha ni dia duduk pada tempat keluar yang sama. Ni kembar dua orang, ghain dengan kha. Cuma beza ghain dengan kha ialah dua-duanya ada getaran angin. Okey, dua-dua ada getaran angin. Cuma yang membezakannya ialah kha getaran angin yang ditolak keluar. Okey, sebab tu kha macam kita nak buang sesuatu daripada tekak. Adapun ghain hanya getaran yang ada dekat sini, dia tak bergerak. Faghsilu. Okey, faghsilu. Okey. Apa jadi kalau kita tak getarkan dia? Dia akan jadi ain. Okey. Macam contoh, fa'silu. Okey, yang ni kita tak nampak sangat, tapi pernah tak kita dengar doa orang baca Rabbana la tuzigh qulubana? Nampak? Tuzigh. Dia ada getaran. Tak ada getaran. Rabbana la tuzigh qulubana. Nampak? Tuzigh. Maka jadi lama-lama dia jadi ain. La tuzigh qulubana. Sedangkan doa tu adalah la tuzigh. Tuzigh. Betul. Faghsilu. Okey. Wujuhakum, dan hati-hati pada waw yang berbaris depan. Okey. Waw baris depan bunyi dia adalah WU. Jangan baca ujuhakum. U adalah hamzah baris depan. Waw baris depan adalah WU. Wujuhakum. Okey. Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Yang lain masya-Allah. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل. Okay, kita sebut sekali lagi huruf jim. Okay, huruf jim dan semua huruf qalqalah. Okay, kutub jad. Okay, huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim, dal. Okay, ni huruf qalqalah. Semua huruf qalqalah dia tidak boleh ada angin. Maka jangan baca liyaj. Nampak ada angin bunyi cek angin. Liyaj. Nampak tak ada angin. Liyaj'ala alaikum, sama macam qaf. Aqa, tak ada angin. Jangan baca aq. Okay, ada angin. Aqa, tak ada angin. Liyaj'ala alaikum min haraj. Nampak? Jangan haraj. Nampak beza bunyi dia kan? Angin dengan tak angin. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Baik, itu ayat ke-6 daripada surah Al-Maidah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan di dalam ayat ini? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada permulaan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Okey. Wahai adalah kata nama panggilan ataupun bukan kata nama, kata panggilan. Okey, bila kita nak panggil orang, kita panggil woi. Itu apa, panggilan hai, hello. Okey, itu kata panggilan. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala bila dalam Al-Quran Allah Taala nak panggil manusia, ya ayyuhallazina amanu. Okay, macam kita pernah cerita sebelum ni, seluruh Quran ni untuk siapa? Untuk kita, orang yang beriman pada Allah Taala, untuk kita baca. Okay, lalu nak tak nak kita kena baca. Tapi kenapa ada dalam Al-Quran tiba-tiba ada panggilan ya ayyuhallazina amanu? Okay, wahai orang-orang yang beriman. Bukankah kita dah memang ada duduk depan Al-Quran, kita dah kena baca Al-Quran, tapi kenapa ada ya ayyuhallazina amanu? Okey, bila datang panggilan, okey, contohnya kita pergi sekolah. Tiap-tiap hari kita pergi sekolah, anak-anak kita pergi sekolah. Dan kita pergi sekolah, kita tahu kerana kewajipan dan tanggungjawab kita dan anak-anak kita untuk pergi ke sekolah. Kita hantar anak kita pula pergi belajar di sekolah. Okey. Tetapi tiba-tiba sekolah dia buat panggilan. Okey, dia kata pelajar-pelajar kena datang, wajib datang pada hari Jumaat. Kita pun kata bukankah pelajar-pelajar dah memang kena datang pada hari Jumaat? Kenapa nak kena panggil? Okey, so bila ada panggilan bermakna di sana ada satu peristiwa penting ataupun ada perkara penting yang hendak disampaikan kepada pelajar-pelajar. Maka pelajar-pelajar kena datang pada hari Jumaat. Okey. Begitu juga dalam Al-Quran. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dah memang turunkan Al-Quran ni untuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Bermakna di sana ada satu perkara luar biasa ataupun satu perkara penting yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada manusia. Lalu apa dia perkara tersebut? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan idza qumtum ila shalah. Saya pun anginkan qaf tu. Idza qumtum, jangan kum ada angin. Idza qumtum. Okey. Apabila kamu telah bangun. Qumtum telah bangun. Okey, tetapi bahasa Arab ni kita kena faham cara penyampaian dia. Okey, orang Arab ni dia bukan ada orang yang baca bahasa ni secara literal. Okey, maksudnya bila dia baca ayat dekat sini dia kata idza qumtum, apabila kamu telah selesai. Okay, iza kuntum, apabila kamu telah selesai. Okay, tetapi kalau siapa yang duduk dengan orang Arab dan berbicara dengan orang Arab, dia tahu apabila perkataan iza masuk pada fi'il madhi, biasanya menunjukkan apabila kamu mahu melakukan sesuatu. Idza qara'tal Quran. Okay. Idza qara'tal Quran. Okey, iza apabila qara'ta, kamu telah baca Al-Quran. Okey. So kita literalnya maksudnya macam tu, iza qara'tal Quran, kamu telah membaca Al-Quran.
Okey, tetapi kalau siapa yang duduk dengan orang Arab, dia tahu idza qara'tal Quran, apabila kamu mahu membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Maka berta'awuzlah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Maka dekat sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza qumtum, apabila kamu mahu mendirikan apa dia? As-salah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila kamu hendak mendirikan as-salah. Okey. Apa dia as-salah dekat sini? Okay. Kita kalau kita tengok perkataan di dalam Al-Quran, maka kita kena tengok daripada 3 sudut. Okey. Perkataan as-salah contohnya. Kita nak tengok dari sudut apa? Pertama, kita kena tengok dari sudut syariah. Kedua, kita kena tengok dari sudut bahasa. Yang ketiga, kita kena tengok dari sudut penggunaan masyarakat. Penggunaan masyarakat setempat guna sebagai apa? Ataupun kita panggil dia sebagai uruf. Okay, penggunaan setempat macam mana. So, ini semua perkataan dalam Al-Quran kita kena faham macam ni. Sebab apa? Sebab macam contoh dekat sini. Idza qumtum ila salah, apabila kalian hendak, okay, salat dari segi syariahnya adalah solat lah. Kita bermula dengan takbir, ada niat, ya, ada rukuk, ada sujud, ada surah Al-Fatihah, maka itu solat. Okay. Dari segi bahasa apa dia? Doa. Dan solat daripada penggunaan uruf apa dia? Kalau dekat Malaysia ni contohnya, kalau kita kata ke orang, pergilah solat. Okay. Apa maksud solat yang dimaksudkan dekat situ? Okay, solat yang dimaksudkan dekat sini adalah solat yang pertama ni. Sebab kita tak guna perkataan solat melainkan dengan makna syariat. Okay. So solat dari segi penggunaan uruf, penggunaan masyarakat adalah solat juga. Okay. Lalu kita tahu bahawa secara umum dan keseluruhan dia, solat ni ada 2 makna. Okay. Solat ada 2 makna, iaitu solat dengan nama solat dari sudut syarak dan solat dari dengan maksud doa. Okay. Dan apabila kita tahu ada maksud ni, macam mana kita nak membezakan ayat yang datang pada kita? Iza qumtum ila solah, contoh. Ini solat betul ke? Solat ke ataupun doa? So kita nak tahu. So kita kena tengok konteksnya. Okay, kita tengok konteksnya. Okay, maka dekat sini ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang tertentu. Bila kita tengok macam ni, maka kita dapati bahawa daripada konteks ayat ini, nanti kita ceritalah tentang ayat ni. Okay, daripada konteks ayat ni kita dapati bahawa apa yang Allah Taala maksudkan adalah solat. Okay. Tapi dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Ya, Allah Taala kata wala tusalli ala ahad. Jangan kamu as-salah ala ahad. Okey, jangan kamu solat kepada orang-orang munafik. Okey, orang munafik. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan solat dekat situ? Okay, solat yang dimaksudkan dekat situ adalah doa. Okay, kerana Allah Subhanahu Wa Taala larang bukan setakat solat jenazah je pada orang munafik. Doa untuk orang munafik pun tak boleh. Okay, so nampak. Okay, wala tusalli. Ataupun kita nak tengok contoh yang lebih jelas. Nabi SAW menyebutkan idza du'iya ahadukum ila walimatin, ataupun idza du'iya ahadukum ila ma'dubatin falyujib. Okay, Nabi SAW kata kalau sesiapa yang di kalangan kalian yang diajak untuk pergi dipelawa atau dijemput untuk pergi ke walimah, ke makdubah. Makdubah ni jamuan kecil. Walimah perkahwinan, okay, majlis perkahwinan. Falyujib, maka Nabi kata hendaklah dia menyahut. Okay. Maka menyahut jemputan orang dalam keadaan kita tak ada apa-apa nak buat, maka ia adalah satu hak dan kewajipan yang kita kena tunaikan. Okay, maka kita kena pergi. Okay. Namun ada orang yang dia tak mampu pergi kerana kekangan masa, dia ada kerja, dia tak boleh nak pergi. Okay. Ada walimah lain, ahli keluarga dia kahwin. Okay. Lagi susah untuk dia bergerak. Maka waman lam yastati' fa'alaihi bis-salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak mampu nak pergi walimah, hendaklah dia solat. Jadi tak jadi satu kepelikan ke? Okay. Macam mana orang jemput kita untuk pergi walimah,
kita tak dapat datang, tapi kemudiannya Nabi SAW suruh kita ganti dengan solat. Okey. Apa yang boleh mengganti diri kita kepada orang yang jemput kita? So macam tak kena. Okey, tetapi apabila kita faham Nabi SAW bukan suruh kita solat, tapi Nabi suruh kita doa. So bila orang jemput kita, kita tak mampu nak pergi, kita kata minta maaf saya tak dapat pergi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kamu. So doa kita kepada orang tu. Okey, Nabi SAW kata berikan doa kepada seseorang yang menjemput kamu ke majlis dan kamu tak boleh nak pergi ke majlis tersebut. Okey. So nampak? Okey. So bila kita nak mana-mana perkataan dalam Al-Quran, bila kita nak tengok, maka kita kena tengok dari segi 3 tempat ni. Okey, 3 benda ni. Syariah, bahasa, penggunaan masyarakat. Okey. Boleh buat kajian ni. Okey, bahkan ada dalam pesta buku baru ni saya jumpa satu buku yang dia walaupun dia tak lengkap tapi ada ke arah benda ni. Sebab benda ni kalau kita dapat kumpulkan dalam Al-Quran, mana perkataan yang menunjukkan lafaz syarak, lafaz bahasa, penggunaan masyarakat, okey, maka dia punya kita punya kemahiran ataupun kefahaman kita terhadap Al-Quran tu lebih jelas. Okey. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, iza qumtum ila salah, apabila kamu hendak mendatangi solat. Okey. Solat yang dimaksudkan kat sini adalah solat. Okey. Dan ada ibadah-ibadah yang Nabi SAW namakan dia sebagai solat selain daripada solat yang kita tahu. Okey. Solat yang kita tahu adalah solat angkat takbir apa semua. Tetapi Nabi SAW menyebutkan tentang satu lagi jenis solat, iaitu solatun bil baiti tawafun. Okey, ataupun tawafun bil baiti salatun. Okey, Nabi SAW kata tawaf kamu di sekeliling Kaabah adalah solat. Okey, sebab tu untuk kita tahiyatul masjid, okey, dekat mana-mana masjid dekat dunia, bila kita nak solat tahiyatul masjid, kita solat 2 rakaat. Okey, tetapi tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram adalah tawaf. Okay, sebab tu kita buat tawaf kudum. Okay, masuk dia dalam Masjidil Haram, maka benda pertama kita buat adalah tawaf kudum. Kenapa kita tak solat 2 rakaat dulu? Kerana Nabi kata tawafun bil baiti salatun. Tawaf dekat Kaabah itu adalah solat juga. Okey, maka bila kita tahu bahawa Nabi namakan tawaf sebagai solat, maka kita tahu iza qumtum ila salah, yang dimaksudkan dekat sini, solat dekat sini adalah solat dan tawaf. Okay, solat dan tawaf. Okey. Farsilu. Okey, maka farsilu daripada perkataan ghusl. Okey, farsilu ghusl. Okey. Dalam bahasa Arab ni kena beza Okey. Dalam bahasa Arab kena beza. Ada ghuslun dan ada ghuslun. Okey. Farsilu. Okey, farsilu. Okey, daripada perkataan ghuslun. Apa dia ghuslun? Ghuslun maksud dia cuci ataupun basuh. Cuci, basuh. Kalau ghuslun, biasanya perintah dia adalah fartasilu. Ghuslun maksudnya mandi. So ni kena nampak beza dia. Ghuslun dengan ghuslun. Ghuslun basuh, ghuslun mandi. Okey. Okey, baik. Farsilu. Okey, kalau ghuslun, farsilu. Kata perintahnya adalah farsilu. Kalau ghuslun, kata perintahnya adalah fartasilu. Okey. Baik. So dekat sini farsilu maksudnya cuci ataupun basuhlah wujuhakum. Wujuh adalah daripada perkataan wajhun. Wajah apa dia? Wajhun apa dia? Wajah. Wajah tu apa? Muka kita. Okey, baik. Yang ni saya pernah cerita sebelum ni dalam ayat surah An-Nisa. Ada ayat yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk membasuh muka kita. Okey. So basuh kita tahu. Okey, yang kita tak tahu adalah muka. Mana sempadan muka kita? Kita kena tahu.
sempadan muka. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tak basuh kawasan tu sedangkan dia adalah sempadan muka kita, maka wuduk kita tidak sah. Wuduk kena apa? Ni dah cerita pasal wuduk pula kan. Okey, ni ayat wuduk sebenarnya. Okey, tapi nak cerita bahawa Allah Taala suruh kita basuh muka. So bila kita nak basuh muka, kita kena tahu sempadan muka kita. Okey, maka mana sempadan muka kita? Okey, sempadan muka kita memanjang dari atas ke bawah adalah daripada tempat tumbuh rambut ni. Tempat permulaan tumbuh rambut ni dan tempat tumbuh rambut bawah ni. Okey, sini sampai sini. Okey, sini sampai sini. Okey, tempat tumbuh rambut kat bawah. Tempat tumbuh rambut atas pergi jumpa dengan tempat tumbuh rambut dekat bawah. Okey. Dan kiri ke kanan lebar pula adalah daripada telinga ke telinga. Okey, telinga ke telinga. Okey, so itu sempadan muka kita. Yang mana kita kena basuh tempat ni. Kalau tak basuh maka wuduk kita tak sah. Okey, sebab tu macam saya, okey, macam kita yang ada janggut ni contohnya. Okey, yang kita ada janggut contohnya. Sebab janggut ni kadang-kadang dia tumbuh liar daripada kawasan asal dia. Okey, kawasan asal janggut ni adalah kawasan yang tumbuh dekat izamuz zuqni. Dia tumbuh dekat tulang bawah ni, tulang dagu bawah ni. Okay, tapi kadang-kadang dia liar, dia naik kat pipi, dia naik kat atas, apa semua kan. Okey. So untuk selamat dan kita nak pastikan bahawa air wuduk sampai, maka disunatkan untuk menyelati. Okey, untuk menyelati supaya dia sampai ke wajah. Yang ni bukan wajah ni janggut. Okey, wajah ni kena pada kulit ni. Itu dinamakan wajah. Okey. Dan satu lagi, kenapa kita kena tahu sempadan wajah kita? Okey, yang ni untuk orang perempuan. Kerana Nabi SAW bila menyebutkan tentang aurat perempuan, maka Nabi kata tutup semua ini illa haza wa haza. Kecuali tapak tangan, depan tapak tangan, belakang tapak tangan. Okay, ni depan tapak tangan, ni belakang tapak tangan. Kecuali tapak tangan dan muka. Illal wajh wal kaffain. Melainkan muka dan dua tapak tangan. Okay. Baik, so yang Nabi SAW benarkan untuk diperlihatkan adalah tapak tangan dan muka. So bila kita sebut muka, maka kita tahu sempadan yang sama. Mana tempat kita ambil wuduk, itulah tempat yang dibenarkan untuk kita buka. Okey, nampak? So dengan kata lain, kalau kita basuh anggota wuduk kita sampai sini, maka yang selebihnya belakang ni kita kena tutup. Nampak? Itu sempadan aurat. Okey, sempadan aurat adalah muka dan dua tapak tangan. So bila kita kata muka, hanya tempat ambil wuduk. Selain daripada tempat ambil wuduk, semua kita kena tutup pada muka kita. Okey, faghsilu wujuhakum. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kata faghsilu, basuhlah. So ingat, basuh. Okey, basuh tu bukan kita ambil air kita titik-titik ataupun ambil apa tisu ke, pakai makeup kan, pakai makeup. Tak nak bagi hilang. Boleh lah tu air sikit-sikit. Itu bukan basuh. Itu lap muka. Ya, Allah Ta'ala kata basuh. Basuh macam mana? Ambil air, splash dekat muka. Okay. So itu basuh. Okay. Mesti ada bentuk basuh. Bukannya lap je. Okay. Itu yang pertama. Allah Ta'ala kata apabila kamu hendak solat ataupun tawaf, maka faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah muka kalian. Okay. Wa aydiyakum. Okay. Dan basuhlah aidi. Daripada perkataan yad, tangan. Wa aydiyakum. Okay. Lalu sampai pada persoalan kita pada tangan. Macam mana kita bertanya tentang sempadan muka, kita bertanya juga tentang sempadan tangan. Tangan kita mana? Daripada bahu sampai ke hujung jari. Ini semua kita namakan dia sebagai tangan. Okay. Daripada bahu sampai ke hujung jari, kita namakan dia sebagai tangan. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Ilal marafiq. Okay. So sempadan tangan ni Allah Subhanahu Wa Taala dah letakkan. Ilal marafiq. Apa dia marafiq? Marafiq adalah mirfaq. Ni kita punya siku. Okey. Wa aydiyakum ilal marafiq. Okey. Lalu ada persoalan.
Okey, ada persoalan. Okey. Ila maksud dia sehingga. Okey. Sehingga al-marafiq ke siku. Basuh tangan hingga ke siku. Baik. Maksud basuh tangan hingga ke siku, adakah sampai siku je ataupun kena lebih daripada siku? Persoalan juga sebab ada orang kadang-kadang bila dia lipat baju dia, dia kata Allah Ta'ala sebut sampai siku je. Dia buka betul-betul sampai siku je ni. Okay, dia buka sampai siku je. Lalu bila dia basuh sampai siku, sentuh, okey dah. Dah sampai siku. Lalu persoalan dia, ilal marafiq, sampai ke siku, adakah sampai je ke ataupun kena lebih? Okay, sebab apa? Macam contoh, kalau saya bagi satu ayat contohnya. Okey, kamu semua hendaklah berlumba lari sehingga ke garisan penamat. Okey. Berlumba lari sehingga ke garisan penamat. Okey, dengar. Okey. So bila orang lari sampai ke garisan penamat, dia pijak garisan penamat tu. Okey, dia sampai kat garisan penamat, dia pijak. Dia tak lepas lagi, dia pijak je garisan penamat tu. So adakah dia telah berjaya sampai ke garisan penamat? Kalau dia dah telah berjaya, maksudnya dia pijak je garisan penamat tu, dia menang. Okay, walaupun dia tak lepas garisan penamat. Tapi pernah tak kita tengok orang yang sampai ke garisan penamat, dia pijak je garisan penamat, dia telah menang. Ataupun dia kena lepas garisan penamat. Okay. Ataupun dia kena lepas garisan penamat. Okay. Dan satu ayat lain. Okay, kita tengok satu ayat lain. Okay. Okay, kamu semua berjalan sampai ke kereta. Okay. Okay, kita mak ayah kan keluar daripada mall, daripada shopping mall. Lepas tu kata pada anak-anak, wahai anak-anak, okay, semua jalan pergi sampai kat kereta. Okay. Bila sampai kat kereta, adakah kena masuk dalam kereta ataupun cukup sampai dekat kereta? Okay. Tadi kita tengok garisan penamat. So orang yang pijak garisan penamat, dia tidak dikira sampai ke garisan penamat lagi. Dia kena lepas garisan penamat, baru dia dikira sampai ke garisan penamat. Okay, tapi dalam situasi yang lain pula, mak kata pada anak dia, pergi sampai kat kereta. Okay, so dia pun pergi sampai kat kereta, tapi tak payah masuk dalam kereta. Sampai kat kereta pun dah dikira sampai. Sentuh je kereta, maka sampailah dia pada kereta. Okay, so itu menandakan bahawa kedua-duanya boleh. Okay, nak sentuh je air sampai kat siku boleh, ataupun nak lebihkan boleh. Tetapi yang lebih diutamakan adalah kita lebihkan. Kenapa kita lebihkan? Kerana dua sebab. Yang pertama, ia lebih selamat. Okey. Nak apa macam contoh lari kat garisan penamat itulah. Pijak garisan penamat tu pun dah sampai garisan penamat, tapi kemungkinan kita tak dikira sebagai pemenang. Okey, maka untuk selamat lepaskan diri kita daripada garisan penamat, maka itu dengan penuh keyakinan kita telah melalui garisan penamat. Kita telah sampai ke garisan penamat. Okey, sama macam ambil wuduk, walaupun sentuh air dah sentuh siku ni kira okey. Air dah basuh tangan sampai ke siku. Okey. Dah basuh tangan sampai ke siku, okey, tetapi untuk selamat maka lebihkan. Okey, lebihkan lebih daripada siku kita. Okey, wa aydiyakum ilal marafiq. Okey, itu sebab yang pertama dia lebih selamat. Sebab yang kedua adalah kerana Nabi SAW menyebutkan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Okey. Nabi SAW bagi tahu bahawa umat aku akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Dan bagaimana umat Nabi SAW dikenali pada hari kiamat nanti adalah kerana ghurran muhajjalin, kerana tangan mereka bercahaya. Ghur muhajjalin. Ghur ni apa? Al-hijal ni apa? Ghur adalah ni kawasan dahi. Dahi. Ghur. Asal perkataan ghur adalah daripada kepala kuda. Kuda tahu kuda? Okey, kuda pernah tak tengok dekat dahi kuda tu ada sebahagian kuda dia ada color putih dekat dahi dia. Okay. Sebab biasa kuda semua color sama je, coklat, hitam, kulit dia hitam, dahi dia pun hitam, kulit dia coklat, dahi dia pun coklat. Tapi pernah tak tengok ada kuda yang ada color putih dekat dia punya ni? Kan nampak cantik kan? Okey, tengah kulit coklat, tiba-tiba ada line putih kat depan tu. Okey, dekat dahi kuda. Okey, so itu dinamakan ghur. Okey, al-hijal apa dia pula? Pernah tak tengok ada kaki kuda yang ada color putih. Okey, line putih yang sama ada kat dahi, tapi dia ada kat kaki-kaki kuda.
Okay, so line putih ni menyebabkan nilai kuda tu lain. Okay, kuda yang satu color dengan kuda yang ada line putih ni, line putih ni lagi nampak kemas, lagi nampak kualiti dia, lagi nampak hebat dia, line putih. Okay, so Nabi SAW perumpamakan, macam mana wahai kamu orang Arab, sebabnya orang Arab lah duduk dengan kuda kan, kita tak duduk dengan kuda. Okay, kamu wahai orang Arab, kamu nampak kuda yang berkualiti, yang hebat, yang cantik adalah kuda yang ada ghur dan al-hijal, kuda yang ada line putih dekat dahi dengan ni. Maka Nabi kata, umat aku pada hari kiamat nanti akan jadi sama. Cuma yang jadi putih itu adalah cahaya. Cahaya dekat ghur. Cahaya dekat hijal. Okey, apa dia ghur dengan hijal ni? Kawasan kita ambil uduk. Okey, ghurran muhajjalin maksudnya apabila kita basuh muka maka lebihkan sikit. Okey, walaupun sempadan muka permulaan kita rambut dekat atas ni, okey, tapi lebihkan sikit. Okey, sebab apa? Ghur adalah cahaya yang datang untuk dahi kita pada hari kiamat. Muka kita ni bercahaya disebabkan oleh apa? Wuduk kita. Okey, maka kerana itu Abu Hurairah dia kata apa? Fa'atilul ghurrah. Okey, maka bila basuh tu lebihkan sikit. Janganlah sampai sini je. Nanti cahaya sampai sini je. So lebihkan sikit supaya kita dapat cahaya yang lebih pada hari kiamat. Macam tu juga pada al-hijal, tangan kita bila kita basuh walaupun sampai ke siku tapi lebihkan supaya cahaya tu lebih banyak pada hari kiamat. Okay, sampaikan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu apabila dia basuh tangan dia basuh sampai package lengkap tangan, dia basuh sampai ke bahu. Dia basuh tangan sampai ke bahu kerana nak mengharapkan dapat italatul ghurrah wal hijal. Okay, dia nak dapat cahaya sampai ke bahu dia pada hari kiamat nanti. Nampak? Okay, itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa idiyakum ilal marafiq. Okey, dan sama juga basuh tangan. Okey, basuh dengan erti kata air mesti sampai, jangan ambil air itu bukan basuh. Lap, itu nak bersihkan. Okey, Allah Taala suruh basuh. Okey, so pastikan air sampai dekat tangan kita. Okey, sama ada air daripada paip ke, daripada gayung ke, ataupun kita angkat dengan tangan kita tu untuk lalukan dia. Tak ada masalah. Okay, ada orang tanya, Ustaz boleh ke angkat air daripada tangan? Lepas tu pegang ni bukanlah dari air mustakmal ke? Air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk bersuci. Angkat air dengan tangan macam tu, apa yang kita bersuci dengan dia? Tak ada. Okay, melainkan kalau air yang kita dah ambil, kita basuh tangan, kemudian air yang kita dah basuh tangan ni dia menitik ke bawah, okay, dah berkumpul dalam baldi, yang tu kita nak pakai, yang tu tak boleh. Yang tu mustakmal. Yang tu yang dinamakan air mustakmal. Tapi air yang kita cedok dengan tangan kita untuk basuh itu bukan air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk bersuci. Okey. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Okey, tadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Okey. Muka dan tangan Allah Taala gunakan perintah faghsilu. Okey, tapi kemudiannya datang wamsahu. Masaha maksud dia apa? Sapu. Okey, masaha sapu ataupun lap. Itu masaha. Wamsahu biru'usikum. Okey, ru'us adalah daripada perkataan ra'sun. Ra'sun apa dia? Kepala. Okey, kepala adalah ra's. Okey, dan bila nak sampai kepala, Nabi sebut apa? Allah Taala sebut apa? Wamsahu. Sapu, lap. Yang ni jangan basuh pula. Okey, tadi suruh basuh muka tak nak, main lap muka. Suruh basuh tangan tak nak, lap tangan. Okey, sampai dekat tempat ru'usikum kepala, Allah Taala suruh lap. Sapu kepala kamu. Wamsahu bi ru'usikum. Okey, wamsahu ru'usakum maksudnya sapu kepala kamu. Seluruh kepala kamu sapu. Okey. Tapi kenapa Allah Taala datang bi ru'usikum? Kenapa ada bi? Okey. Okey, sebahagian ahli lughah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bi kerana nak menunjukkan sebahagian kepala kamu. Tak payah lap semua. Okey, lap sebahagian pun dah cukup. Okey, cuma persoalan yang menjadi pertikaian ialah sebahagian tu banyak mana? Okey, sebahagian tu banyak mana? Okey, maka kerana tu ada sebahagian ahli ilmu dia kata mesti separuh kepala. Itu baru sebahagian. Sebahagian kan separuh-separuh. Okey.
Ada sebahagian pula yang kata 1/4 kepala adalah sebahagian. Sebab sebahagian menunjukkan kecil. Dan ada pula di kalangan ahli ilmu yang kata sebahagian itu adalah sikit pun jadi sebahagian. Okay. Sebab kalau kita makan, okay, katalah kita ambil kek, okay, maka kita pun kata makanlah sebahagian kek tu. Okay. Kalau kita makan satu sudu kecil kek tu, adakah dikira sebahagian? Kita telah makan sebahagian daripada kek. Hatta pecahan pun ada 1/123, 1/160, 1/1,000,000 kan. Okay, pecahan bukan hanya 1/2, 1/4, 1/8. 1/juta-juta pun sebahagian daripada 1/, tu adalah sebahagian daripada bilangan yang unit yang besar tu kan. Okay. So maka kerana itu ada sebahagian ahli ilmu dia kata okay, cukuplah sikit pun jadi. Dan sikit ni banyak mana? Minimum ni mesti ada minimum. Okay, sikit kalau sikit sangat tu, itu ada orang nak jaga sangat rambut dia kan, pakai gel apa semua dia pun letak sikit je. Adakah sah wuduk dia? Okay, so ni kena tahu sebab ni semua melibatkan sah atau tidak wuduk kita. Okay, maka wamsahu biru'usikum. Okay, sebahagian, maka yang paling sikit kita dengar adalah 3 helai. Okay, 3 helai itu yang paling sikit, 3 helai rambut. Okay, cuma yang kita kena tahu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa yang kita kena sapu, lap adalah kepala, bukan rambut. Kepala. Okay, maka bila sebut kepala, maka kita kena pastikan air bukan sampai kat rambut. Okay, bukan atas ni rambut, tapi kena sampai dekat kepala. Okay, kerana itu Nabi SAW bila Nabi berwuduk dan Nabi nak sapu kepala, Nabi buat macam mana? Nabi ambil air dan Nabi lap. Masuk dalam kepala Nabi SAW. Okay, ke belakang sekali, ke depan sekali. Okay, sebab apa ke belakang dan ke depan? Kerana ada rambut kita yang dia punya gerakan dia ke belakang. Ada rambut kita yang gerakan dia ke depan. So, kita nak masuk bagi sampai dekat kepala kita. Wamsahu biru'usikum. Ingat, bukan bisya'rikum. Bukan sapu rambut kamu, tapi sapu kepala kamu. So, kepala tu adalah kawasan yang seluas 3 helai rambut. Okay, bila maksudkan 3 helai rambut, bukan rambut tu, tapi kawasan yang sebesar 3 helai rambut. Okay. Boleh. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okey, yang ni ada sebahagian orang salah faham. Okey, kita akan habiskan dekat sini. Okey, kita habiskan hari ini dekat wa arjulakum ilal ka'bain. Yang baki ni kita akan sambung pada sesi akan datang. Wa arjulakum ilal ka'bain. Okey. Okey. Dan kaki-kaki kalian sehinggalah ke buku lali. Okey, kaki-kaki kalian sehingga ke buku lali. Okey. Baik. Bila sebut kaki-kaki kalian hingga ke buku lali, maka ada orang yang menyebutkan, okey, tengok. Macam mana cara kita nak buat dengan kaki? Allah Ta'ala sebut, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okey, ada orang kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh lap. Okey, lap ataupun sapu kepala-kepala kamu dan kaki-kaki kamu. So dekat situ. Okey, so dekat sini kalau kita tengok, okey, wamsahu biru'usikum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya sebut wamsahu biru'usikum, dan itulah antara sebab Allah Ta'ala datangkan dengan ba untuk bagi tahu bahawa wamsahu biru'usikum, sapu hanya untuk kepala sahaja. Adapun wa arjulakum, maka dia balik kepada yang depan ni. Yang depan ni. Okey, nampak? Wujuhakum wa aydiyakum. Okey, dan wa arju lakum. Nampak? Sama. Semua huruf-huruf yang di tengah-tengah ni sebelum kum ni semua baris atas. Wujuhakum, aydiyakum, wa arjulakum. Sedangkan dekat sini sikum. Nampak? Okey. So dia berlainan daripada kawan-kawan yang lain. Sebab tu wa arjulakum ini kita sekalikan dia dengan yang depan ni. Farsilu arjulakum. Hendaklah kamu basuh kaki-kaki kamu. So, faham maksud basuh. Bila basuh tu, kita nak basuh pinggan macam mana? Ada tak kita tengok orang basuh pinggan, ambil tisu lap, okey, saya dah basuh pinggan. Adakah itu nama basuh? Tak, basuh tu kita basuh dengan air, lalu dengan air. Kalau dia minyak, letak sabun, basuh lagi. Okey, itu makna basuh.
maka kita kena pastikan kaki kita basuh. Okey. Okey, bahkan sampai ke takat mana kaki? Sempadan kaki pun ada juga. Okey, sempadan kaki sebab apa? Kaki kita daripada peha kita ni adalah kaki sampai ke bawah semua adalah kaki. Walaupun nama dia peha, nama dia betis, nama dia lutut, tapi semuanya adalah kaki kita. Mana sempadan kaki? Allah Taala sebut wa arjulakum ilal ka'bain. Apa dia ka'bain? Ka'ab adalah benda yang menonjol. Dia menonjol ke depan. Okey, macam contoh, kalau kita pergi dekat satu kawasan padang pasir contohnya. Padang pasir ni rata je. Tiba-tiba ada satu bonggol dekat situ. Okey, maka kita panggil bonggol tu Ka'ab. Okey, Ka'ab. Okey, dan sama macam jalan raya kita. Jalan raya kita ada bumper. Okey, bumper ni kita boleh namakan dia sebagai Ka'ab. Okey, Ka'ab sebab apa? Sebab dia adalah benda yang menonjol ke atas. Jalan semua rata, tiba-tiba ada bonggol dekat situ. So itu Ka'ab. Okay. So pada kaki kita, kalau kita tengok dekat mana kawasan yang menonjol. Okay. Dekat mana kawasan menonjol? Okay. Dekat kawasan buku lali. Nampak buku lali kan dia tertonjol sikit keluar. Okay. So itulah yang dimaksudkan dengan Ka'bain. Dan setiap kaki kita ada 2 buku lali. Okay. Kiri satu, kanan satu. Dan setiap kaki kita, mana kita ada 4 buku lali kita. Ilal ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain. Ada buku lali kita dan kita kena sapu. Bahkan Nabi SAW cukup tegas. Okay, sebab apa? Sebab basuh muka ni senang. Dia bahagian atas badan ni senang. Basuh muka, tangan, kepala ni senang. Okey, tetapi bila sampai kat part kaki, berapa ramai orang yang rajin nak basuh kaki. Okay, kita kadang-kadang lalu cepat punya malas nak basuh kaki. Tambah lagi kalau badan yang macam saya ni, okey, badan yang besar ni nak tunduk basuh kaki, Allah punyalah payah dan susahnya. Okey. So tu sebab kena kuruskan badan sikit. Okey. So supaya senang nak basuh kaki. Okey, basuh kaki kita. Okay, dan Nabi SAW pernah sebut wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah tumit-tumit pada hari kiamat nanti. Neraka pada hari kiamat. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah untuk tumit-tumit yang mana tempat di dalam api neraka. Sebab apa? Sebab orang lap tak basuh. Tempat yang biasa tak kena apa dia aqab. Aqab ni apa dia? Tumit belakang ni, tumit belakang. Tumit belakang ni biasa tak kena. Bila kita basuh depan je sampai atas. Kalau kita basuh dah sampai buku lali ni. Tapi oleh kerana kita tak basuh dia, kita tak basuh betul-betul, sampaikan air betul-betul, tempat yang selalu terabai adalah aqab, tumit kita dekat belakang ni. So hati-hati. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Allah Taala suruh wajibkan kepada kita wuduk. Okey, maka wajibnya wuduk adalah dengan kita buat semua perkara ini. Okey, boleh. Wa arjulakum ilal ka'bain. So kita akan berhenti takat ni dulu. Okey, kerana saya dapat mungkin ada pertindihan, ada jadual-jadual baru yang diubah, maka kelas saya akan jadi 1 jam hari Jumaat. Okey, kelas saya akan jadi 1 jam, pukul 3 sampai pukul 4 petang pada hari Jumaat. Okey, dan saya tak ambil, ni pun dah terlajak ni. Saya kena habiskan pukul 4 kerana mungkin ada kelas lain yang disediakan oleh akademi. Maka untuk kita nak meraihkan kepelbagaian lagi ilmu-ilmu yang ada, maka kita akan stop takat ni dulu. Pada minggu depan kita akan tengok bagaimana ada pandangan macam mana wuduk tu dia boleh jadi daripada muka dulu sampai ke kaki. Tak boleh ke kita start dulu dengan kaki? Tak boleh ke kita start dulu dengan kepala? Okey, yang mana yang kita senang? Okey, kita tengah panas-panas tangan semua, kita nak basuh tangan dulu sebelum basuh muka. Boleh tak? Okey, kita akan tengok pada minggu depan insya-Allah. Okey. Baik, so kita tutup takat ni dulu. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka seperti biasa sebelum kita tangguhkan, kita nak ingatkan sekali lagi. Yang pertama, alhamdulillah Allah Taala masih lagi bagi peluang untuk kita bertemu, dan yang keduanya jazakumullah khairan, terima kasih saya kepada pihak akademi kerana masih lagi memberi kepercayaan
untuk kita berkongsi kebaikan. Okay, dan seterusnya perkongsian kebaikan ini kalau boleh kita sebar-sebarkan kepada manusia lain, kepada sahabat kita, masyarakat di sekeliling kita, kita sebarkan kebaikan ni supaya selain orang dapat kebaikan, kita juga dapat kelebihan. Kerana ad-dalu ala khairin kafa'ilih, kata Nabi SAW, orang yang bawa orang lain kepada kebaikan, dia akan dapat pahala. Setiap kali orang tu buat kebaikan yang dia bawa tu, selagi tu dia akan dapat pahala tersebut. So itu kelebihan yang besar. Dan seterusnya, seperti biasa, siapa yang nak menyumbang kepada akademi, akademi sedang berkembang sampai kelas pun terpaksa diperbanyakkan kerana perkembangan dan keinginan, demand tu ada untuk orang nak belajar ilmu ada. Maka siapa yang nak menyumbang, nak berkongsi saham untuk kebaikan ini, maka bolehlah menyumbang terus kepada pihak akademi Dapur Malaysia, insya-Allah. Okay, lalu insya-Allah kita akan sambung perkongsian kita pada ayat ke-6 ini pada minggu hadapan, insya-Allah. Maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa ada soalan boleh simpan, kita tanya minggu depan selepas kita habis ceritakan tentang ayat ni dan sebab penurunannya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Jazakallah khair. Wa iyyakum wa iyyakum.